Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih memilih channel ini untuk menonton video hari ini. Satu lagi maklumat yang paling hangat yang Anda perlu tahu hari ini. Dan sebelum kita mulakan, saya meminta kamu untuk bantu saya kembangkan lagi channel saya dengan tekan butang subscribe, like, dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini satu kejutan kita terima setelah Haji Jinor yang telah mengumumkan beberapa pemimpin, tak pasti 4 ataupun 5 pemimpin bersatu yang telah tinggalkan bersatu dan bernaung penuh di bawah JRS. Apa kesan kepada Haji Ji? Mesti banyak penerimaan orang ramai berkenaan dengan apa yang dilakukan ataupun tindakan daripada Haji Jinor ini. Mesti banyak yang respon, sama ada respon negatif, respon positif, dan kita menantikan respon-respon daripada mereka ini. Dan satu berita hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu, ada yang berpendapat bahwa tindakan Haji Ji ini adalah untuk mahu kekalkan kedudukannya di Sabah. Jadi adakah Anda setuju dengan kenyataan tersebut? Satu berita ataupun artikel yang saya nak kongsi dengan kamu daripada Sinar Harian. Tindakan Haji Ji hanya mahu kekal kedudukan di Sabah. Tindakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang mengumumkan keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu hanya untuk mengekalkan kedudukannya di Sabah. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, tindakan bekas pengurusi Bersatu Sabah itu seperti tidak memikirkan prinsip perjuangan yang pernah dilaungkan sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana? Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan daripada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata ini? Ujarnya, keputusan yang dibuat oleh Haji Ji seperti tidak mengenang kesungguhan dan pengorbanan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Setiausaha Agung Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang telah membantu beliau memenangi pilihan raya negeri PRN Sabah sehingga diangkat sebagai Ketua Menteri. Kekesalan dan kekecewaan ini lebih terasa apabila mengenangkan segala kudrat dan pengorbanan jentera Armada Bersatu dan Pemuda Perikatan Nasional yang telah bertungkus lumus memenangkan Perikatan Nasional pada PRN Sabah yang lalu. Kami yakin masih ada sahabat-sahabat seperjuangan Armada di Sabah yang kekal setia bersama Bersatu. Terima kasih diucapkan. Kita akan bina semula Bersatu di negeri Sabah, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Dalam pada itu juga pada Sabtu, pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS itu yang juga Haji Jinor mengumumkan kepimpinan Bersatu Sabah keluar daripada parti itu. Haji Ji juga dilaporkan berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil pertimbangan keadaan landscape politik negara pada ketika ini. Sementara itu, Wan Ahmad Faizal turut membidas kenyataan Setiausaha Agung JRS Datuk Seri Masidi Manjun yang cuba mengaitkan PN sebagai parti yang mempromosikan politik ekstremis Islam semata-mata. Tegasnya, sebagai seorang tokoh dan pemimpin yang beragama Islam, Masidi disaran merujuk semula pasal 6 dalam Perlembagaan Bersatu dan pasal 5 dalam Perlembagaan PN. Jadi adakah benar apa yang dinyatakan oleh Wan Ahmad Faizal ini, di mana Haji Ji hanya mahu kekal kedudukan di Sabah, oleh itu beliau bertindak sedemikian keluar daripada parti. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Memang satu Malaysia, bahkan seluruh Malaysia digemparkan
dengan kenyataan daripada Ketua Menteri Sabah yang juga Presiden JRS, di mana pemimpin-pemimpin daripada Bersatu telah keluar parti. Dan kenyataan hari ini, kenyataan sebelum ini, selepas pemimpin Bersatu Sabah ini keluar parti dan beberapa orang lagi, salah seorang yang tinggal di dalam Bersatu Sabah, wakil tunggal adalah Ronald Kiandi. Tinggal Ronald Kiandi lagi yang tinggal di dalam Bersatu dan telah mendakwa bahwa beliau akan kekal bersama Bersatu dan juga akan menaikkan semula Bersatu di Sabah. Oke, persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah selepas beberapa pemimpin yang meninggalkan Bersatu Sabah dan tetap bernaung di bawah JRS ini boleh memberi kesan kepada Kerajaan Perpaduan Anwar hari ini? Menjadi tanda tanya ramai orang pada hari ini. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya meminta kerjasama jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini daripada suaramerdeka.com.my, Kerajaan Anwar hilang keabsahan bila ahli parlimen Sabah keluar Bersatu. Tanda tanya. Sebelum saya ulas, adakah kamu mempunyai komen berkenaan dengan pertanyaan ini, di mana status Kerajaan Perpaduan hari ini mempunyai akan terkesan selepas ahli parlimen Sabah yang keluar Bersatu. Jika benar seperti yang dilaporkan, 4 atau 5 ahli parlimen Sabah Bersatu telah keluar parti, maka mereka telah melanggar Undang-Undang Lompat Parti, Undang-Undang Anti Lompat Parti. Taufik Tun Dr. Ismail dalam suratnya kepada Malaysia Kini berkata, akibatnya ahli parlimen tersebut akan berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Kerusi mereka akan menjadi kosong dan pilihan raya kecil perlu diadakan. Undi percaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 19 Disember akan kurang 5 undi. Undang-undang adalah jelas. Perkara 49E baru Perlembagaan Persekutuan menyatakan 49E dalam kurungan 1 tertakluk kepada peruntukan perkara ini. Seseorang ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan kerusinya hendaklah menjadi kosong serta merta pada tarik kekosongan ditubuhkan oleh speaker di bawah pasal 3 jika telah dipilih ke Dewan Rakyat sebagai ahli parti politik dan meletakkan jawatan sebagai ahli parti politik dan tidak lagi menjadi ahli parti politik. Oleh itu, adakah 4 atau 5 ahli parlimen itu ahli parti politik Sabah Bersatu semasa mereka dipilih? Adakah mereka meninggalkan Bersatu Sabah? Jika jawaban kepada 2 soalan di atas adalah iya, yaitu yang pertama, adakah 4 ataupun 5 ahli parlimen itu ahli parti politik Sabah Bersatu semasa mereka dipilih? Pertama. Dan yang kedua, adakah mereka telah meninggalkan Bersatu Sabah? Jika jawaban kepada 2 soalan di atas adalah ya, maka mereka telah melanggar perkara 49E dalam kurungan 1 dalam kurungan E. Jika ya, apa yang berlaku seterusnya? Mesti menjadi tanda tanya ramai orang. Seorang ahli parlimen perlu memberi notis bertulis kepada Speaker Dewan Rakyat bahwa terdapat kekosongan jawatan di Dewan di bawah perkara 49E.